Alhamdulillah thumma alhamdulillah wa ma taufiqi wa i'tisami illa billah. Alaika tawakkaltu wa ilaika unib. Alhamdulillah al-khail. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Fa'asa ulai an yakunu minal muhtadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur saya sampai di sini, dan masjid ini bagi saya sangat bersejarah. Dia mengukir kenangan-kenangan baik dengan jatuh kuasa masjid pada ketika itu, khususnya Allahyarham Cikgu Ibrahim Ahmad, sang sahabat setia dan guru. Dan oleh demikian kepada saudara Fahru Azman, seluruh jatuh kuasa masjid, saya ucapkan jazakumullah khairan kathiran, terima kasih. Menteri Komunikasi saudara Fahmi Fadil, saudara Setiausaha Kerajaan Negeri, KPSCU, Exco dan semua rakan-rakan yang saya muliakan. Boleh saya himbau sedikit kenangan pribadi. Kita dalam perjuangan persahabatan ni, ada yang ikut zaman, ikut keadaan, ada yang kekal setia kawannya, persahabatannya. Ini kalau lihat Masjid Jami' Tengah Berapit ini tempat markas kita di mana terpahat pengalaman, kesetiaan yang luar biasa, keyakinan yang luar biasa. 96 direncanakan, 97 siap masjid, 98, 99, dan mereka tunggu, dan kata mereka tidak akan dirasmikan sehingga Anwar jadi Perdana Menteri. Masa itu saya di penjara Sungai Buloh. Tak ada yang percaya, atau ramai yang tak yakin. Kemudian keluar sebagai ketua pembangkang, mengempas pulas lagi. Tapi inilah kisah Qaryah Berapit ni dari awal yakin, dan alhamdulillah saya di sini sebagai Perdana Menteri untuk merasmikan masjid ini. Dan saya baca ayat Al-Quran tadi yang mengaitkan tentang tanggungjawab umat memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah. Maknanya seruan itu pada semua. Sebab itu saya tertarik kerana Qaryah Masjid mengumpulkan dana sendiri yang banyak. Kemudian ditambah oleh peruntukan kerajaan pada ketika itu. Ya. Makna mengimarahkan masjid itu tuntutan kepada semua. Untuk apa kita bina masjid? Gedung untuk keindahan, diterangkan dalam Al-Quran. Man amana billah, untuk menguatkan paksi keyakinan kepada Allah Taala dengan keimanan. Wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Apa tanda orang beriman dan percaya pada hari akhirat dalam konteks pembinaan masjid? Wa aqamas salah wa ataz zakah, dengan mendirikan sembahyang dan membayar zakat. Tadi saya dengan TKM Dr. Muhammad sama-sama dalam majlis persidangan zakat antarabangsa, dan tujuan untuk mengukuh institusi zakat dan menjadikannya tunggak kekuatan ekonomi umat Islam. Dan saya singgung di situ ada kaitan wa aqamas salah wa ataz zakah, karena ada kupasan marhum Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang mengatakan kaitan salat semayang dengan zakat sangat sebati dalam Islam. Dia malah dalam pengalaman kita,
Khalifah Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu pernah mengisarkan perang kepada umat yang mengaku mereka berbuat tapi enggan membayar zakat. Sebab zakat itu institusi penting. Bukan saja kata Syekh Qaradawi untuk menyucikan, dan zakat itu sebenarnya tazkiyah. Zakiyah, ya, membersihkan kerja kita dan amal kita dan harta benda kita, tetapi menjamin ekonomi Islam itu membantu golongan dhaif dan miskin dan fuqara. Sebab itu isu zakat itu penting. Belajar daripada inilah maka saya selaku Perdana Menteri tak lupa, kerana jadi ke sini itu asasnya dari Matampau. Saya tak lupa. Dan saya ingat bahawa pesanan Syekh marhum Yusuf Al-Qaradawi itu, bahawa isu zakat itu satu ikhtiar Islam, ya, untuk mengukuhkan ekonomi dan membela nasib rakyat miskin. Kena urus dengan baik, kena edar dengan baik, kena jamin orang-orang yang miskin, yang fuqara terjamin. Sebab itu saya kata, bila jadi Perdana Menteri, apa perkara pertama saya lakukan? Noktahkan kemiskinan tegar. Negara kaya, orang kaya ramai, projek banyak, orang miskin, yang paling miskin terbiar. Sebab itu kita jadikan agenda noktah kemiskinan tegar agenda pertama. Ada hubungan fuqara, aqamas salah wa ataz zakah. Kerana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu pernah isytihar perang pada orang yang tak bayar zakat. Sebab kalau zakat dan sistem ekonomi itu luntur, walaupun orang kata dia beriman, dia beramal soleh, tetapi dia tidak jaga masalah masyarakatnya, tak urus negara dengan baik, tak urus kebajikan masyarakat yang baik. Itulah keutamaan kita. Hubungan apa? Mendirikan masjid, beriman kepada Allah, menyempurnakan salat dan membayar zakat. Nah, kalau ini dilakukan, walam yakhsha illallah, dia tak takutlah kepada apa-apa melainkan kepada Allah. Ini intisari daripada Quran tentang membinanya satu masjid. Sebab itu kita mudah-mudahan jadikan masjid ini semangat la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid diasaskan kerana kecintaan kita kepada Allah Ta'ala dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah juga membedakan, ada orang diri masjid la masjidun ussisa ala taqwa, ada mendirikan masjid dhiraran wa kufran, golongan munafikin, ya. Jadi kita doa ke Allah SWT dan laksanakan melalui amal kita, mengimarahkan masjid, menjadikan tempat salat, menjadikan dia dalam dakwah dan tazkirah, tempat mempersatu, mendanam kasih sayang, ihsan dan rahmah kepada masyarakat, dan bukan untuk menanam bibit kebencian, fitnah dan hamun seperti mana berlaku di beberapa tempat. Jadi mudah-mudahan Guru Azman, imam, jawatankuasa masjid, imarahkan masjid, ya. Dan saya percaya dengan TKM, Dr. Muhammad Fahmi ada sebagai exco, bantu apa cara yang memungkin supaya masjid itu menjadi masjid yang contoh. Masjid ni masjid asasnya lama, dan antara masjid tertua di Qaryah Bukit Mentajam ini, ya. Kerana ini masa ini hampir pusat bandar, ya, di Bukit Mentajam. Jadi saya harap kita jadikan ini juga satu gedung ibadah, gedung ilmu, gedung memperingatkan orang untuk menunaikan zakat. Kerana jangan lupa, imarahkan masjid dikaitkan dengan beriman, kaitkan dengan salat, kaitkan dengan zakat, kaitkan dengan semangat dan daya tahan untuk tidak takut kepada yang lain melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tengok khutbah dekat dah. Ini khutbah awal. Baik, ada hal tentang yang saya nak sebut semalam. Saya bersama dengan Tuanku Kebahadur Yang Maha Mulia Sultan Selangor, mesyuarat Majlis Kemajuan Islam. Ada menteri-menteri besar hadir, ada menteri-menteri, ada mufti-mufti, ada ahli majlis kebangsaan hal ehwal Islam.
yang dipengusikan oleh Sultan Selangor dan saya sebagai timbalan pengusi. Sultan Selangor titah terkait dengan apa yang berlaku dalam kes Mahkamah Persekutuan dalam bantahan oleh seorang peguam yang kebetulan ahli muafakat nasional bantah keputusan Dewan Undangan Negeri. Ya. Macam-macam Tok Amah. Saya ingat di sini pun ada ustaz seorang dengan jubah dia. Dia terus buat tafsiran dia. Bacalah dulu keputusan. Janganlah dah buat fitnah dari segi politik. Ya. Kita guna Islam, tunggang Islam untuk hina orang, untuk kutuk. Tak betul. Apa dia masalah dia? Dalam negara ini ada perlembagaan persekutuan. Ada undang-undang negeri. Dilulus melalui enactment negeri. Ada senarai persekutuan, kuasa persekutuan, ada persekutuan negeri. Negeri ada hak boleh buat undang-undang, tapi tak boleh melangkau kuasa persekutuan. Kalau tidak, Melaka buat undang-undang dia, Kedah buat undang-undang dia, Pulau Pinang buat, masing-masing buat aja, tak ikut. Jadi dicabar. Siapa cabar? Bukan saya cabar. Dicabar. Bukan tahun saya jadi Perdana Menteri, sebelumnya. Pertama di Selangor. Keputusan Mahkamah Persekutuan tahun 2021 menolak hak Dewan Undangan Negeri Selangor buat undang-undang yang bertentangan dengan kuasa Kerajaan Persekutuan. 2021 saya belum jadi Perdana Menteri. Ada bantahan dari puak-puak berkenaan? Tidak ada. Ada tunjuk perasaan? Tidak ada. Ada kata syariah dicabar? Tidak ada. Kalau iya, mengapa tidak bantah pasal itu? Baik. Kedua, di Kelantan. Tahun bila? 21-22. Bila di mahkamah? Tahun September 2022. Bila Anwar jadi Perdana Menteri? November 2022. Mahkamah putus, sidang dibawa ke Mahkamah Persekutuan September 2022. Siapa perintah masa itu? Mereka perintah. Ada bantahan? Tidak ada. Ada protes tunjuk perasaan? Tidak ada. Baik. Salah ke nak bantah? Boleh. Tetapi apa keputusan Mahkamah Persekutuan? Keputusan Mahkamah Persekutuan, kami tidak persoal hukum syariah. Kami persoal bidang kuasa ikut undang-undang dan perlembagaan yang dibuat di Selangor tahun 2020 dan di Kelantan 2021. Itu bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Kami tak bahas soal peraturan syariah. Kami bahas soal bidang kuasa negeri dan persekutuan. Jadi penyelesaian dia apa? Oh, ini Anwar Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan Madani ini memang menentang syariah. Hakim-hakim menentang syariah. Tak betul. Yang perlu kita ambil tindakan. Saya ahli parlimen Matampau dulu. Tahun 80-an, akhir 80-an, beberapa kes mahkamah sivil menolak keputusan mahkamah syariah. Dengar sikit. Ya. Yang orang duk guna ni, kena faham sikit. Jangan ikut selera nak maki orang aja. Bila kita dapat tahu begitu, saya masa itu pengurusi Badan Perunding Islam di Jabatan Perdana Menteri. Ahlinya termasuk Tan Sri Profesor Dr. Ahmad Ibrahim, Dekan Fakulti Undang-Undang Islam di Universiti Islam Antarabangsa. Dia bagi tahu saya macam mana. Saya kata tak boleh lah, macam mana mahkamah sivil duk batalkan keputusan mahkamah syariah. Tapi dia kata boleh batal sebab masa itu kuasa mahkamah syariah tidak ada. Jadi saya kata macam mana nak buat? Dia kata kita Anwar ambil kes ini, cadang kepada Jemaah Menteri, pindah undang-undang. Maka saya bawa kertas itu, namanya Perkara 121-1A dalam kurungan. Supaya meningkat kuasa mahkamah syariah, keputusan mahkamah syariah ketika itu tidak boleh dicabar oleh mahkamah sivil. Kita buat dulu. Bukan mereka. Itu cara kita. Ada masalah? Ya.
Salahkah Mahkamah Sivil tolak Mahkamah Syariah? Tak salah, sebab dia ikut undang-undang. Salahkah Mahkamah Persekutuan menolak undang-undang Selangor dan Kelantan? Tak salah, dia ikut perlembagaan. Sekarang ni kita ada kuasa, buatlah pindaan. Saya masa ada kuasa dulu, saya buat tak? Saya buat. Orang-orang ini cakap banyak duk serang kita ni, dia buat tak? Dia tak buat. Mengapa dia tak buat? Dia sedang fikir, belum sempat. Berapa lama dia fikir? 3 tahun. Berapa lama saya fikir? 8 bulan. Sebelum sampai ke tahap Jemaah Menteri setuju supaya tentang kuasa khas dibentuk, dipengerusikan oleh mantan Ketua Hakim Negara Tun Zaki Azmi untuk mengkaji persembah kepada Raja-Raja Melayu. Kerana undang-undang Islam dan syariah mesti dirujuk kepada Malih Raja-Raja. Malih Raja-Raja setuju jatuh kuasa dibentuk. Semalam Tun Zaki bagi taklimat awal. Siapa yang buat? Kerajaan Madani yang buat. Siapa yang kecam? Orang belah sana. Dia buat tak? Dia tak buat. Sepatutnya dia buat apa? Bincanglah. Dan semalam dalam mesyuarat depan Sultan Selangor, saya kata, saya setuju jawatan kuasa ini bersidang dan jumpalah siapa pun nak kemukakan pandangan. Baik, dan minta dia bincang dengan semua negeri. Dan bincanglah dengan baik. Siapa? Mana ulama, mana parti nak bincang, biar ambil sikap terbuka, dengar pandangan mereka. Kemudian bila siap, bawa kepada MKI, minta Jemaah Menteri juga harus teliti, kerana yang nak bawa undang-undang, yang nak perkenan itu raja-raja. Yang nak bawa ke Parlimen itu Jemaah Menteri. Yang nak bawa Parlimen itu sama ada Perdana Menteri atau Menteri Hal Ehwal Undang-Undang. Yang nak luluskan itu ahli-ahli Parlimen. Maka bila Jemaah Menteri setuju, mohon perkenan Raja-Raja Melayu. Bila diperkenan, bawa balik ke Jemaah Menteri, jadikan undang-undang, rang undang-undang, bentang di Parlimen, dan kita perbaikilah mutu Mahkamah Syariah. Apa tanggungjawab dan tugas jawatankuasa Tun Azmi ini? Memperkasa Mahkamah Syariah. Di mana? Di Pulau Pinang, di Kelantan, di Kedah, di Johor. Bagi ruang untuk baiki. Saudara-saudari, tak usahlah gaduh bab-bab ini. Yang perlu kita buat. Dan janganlah fitnah. Seolah Anwar ni semua tak peduli. Sokong Mahkamah Persekutuan, dia sekular dan liberal. Tak betul. Orang lain kata tak apa. Kalau orang tampau, saya sedih jugalah. Ya, sudah tahu. Dan kita buat. Ya. Berapa puluh tahun dalam sejarah, siapa yang bawa usul ke Jemaah Menteri dan pindah 121, 1A dalam kurungan, memberi kuasa tambahan kepada Mahkamah Syariah? Ahli Parlimen pernah tampau ketika itu. Jangan silap. Ya, ini dibawa dan diluluskan. Dan sekarang Mahkamah Syariah seperti kita tahu. Kemudian Ahmad Ibrahim, Profesor Ahmad Ibrahim kata kat saya, Anwar, bila kita bagi kuasa lebih kepada qadi masa itu, mana hakim Mahkamah Syariah, kita kena bagi latihan tambahan. Saya kata bagaimana? Saya akan adakan kursus khas, diploma di Universiti Islam Antarabangsa untuk kaji peraturan yang kata CPC, Criminal Procedure Code. Ni Ketua Polis tahu. Maknanya kod peraturan prosedur jenayah. Ya. Itu kita lakukan. Jadi qadi-qadi dilatih. Kemudian balik sebagai hakim. Ini yang kita lakukan. Baik, tahun lalu, sebelum heboh ni, tahun lalu, Oktober masa saya bentang belanjawan Madani kedua, apa yang saya umumkan? Kita setuju menyegerakan pembentukan Akademi Hakim Mahkamah Syariah Negara. Akademi itu dengan peruntukan Kerajaan Persekutuan akan melatih hakim-hakim supaya selain daripada pahaman dia tentang hukum Islam, juga fahaman tentang prosedur di mahkamah supaya lebih teratur dan lebih teringkat dengan baik. Kalau ada pendakwaan daripada polis, daripada pegawai, dia tahu macam mana nak kendali. Jadi saudara, saya harap saya
jelaskan perkara ini. Dan saya minta rakan-rakan yang dengar, siapa pun boleh bercakap, tapi janganlah umpamanya ikut. Oh, habis dah kita ni. Rosak habis. Jangan kita duduk diam. Syariah dilawan. Ni, hukum yang dibuat itu ta'zir. Bukan hukum Quran yang jelas, ta'zir maknanya tafsiran orang. Ulama-ulama. Siapa? Ada Selangor untuk orang Selangor. Di Kelantan untuk Kelantan. Apa yang kita cadang, yang dipersetujui oleh Balih Raja-Raja, bincang semua sekali. Panggil semua mufti. Panggil semua ulama. Panggil semua pakar-pakar undang dan bagi kata sepakat. Kalau tidak, Kelantan hukum lain 2 tahun, Selangor hukum 4 tahun. Jadi nampak sangat mutu pelaksanaan Islam ni lemah. Ini yang saya nak buat. Walaupun saya sekarang ni ahli Parlimen Tambun. Tapi saya tak lupa Matampau, main terang di sini hari ini di Matampau. Jadi saya harap saudara dan saudari, saya ambil kesempatan tadi jelaskan satu isu sebagai contoh. Saya alhamdulillah, dia caci maki katalah apa. Ingatlah kau dulu, Anwar kalau jadi Perdana Menteri, budak-budak sekolah balik pakai skirt. Ada. Padahal orang Matampau tahu. Sekolah pertama di Malaysia yang pakai betul-betul tudung ni, yayasan anda, sebab saya pengetua. Takkanlah dia jadi tua-tua ni, jadi Perdana Menteri tak tukar apa tuan. Orang bukan Islam tu hak dia, tapi orang Islam, kita bagilah panduan. Tapi inilah maknanya kalau fitnah. Kerana yang cerca tu dia ustaz. Takkan ustaz nak kelirukan orang. Mungkin dia tak maksud nak keliru, tapi dia sendiri tu keliru, maka dia mengelirukan. Jadi ini jadi masalah lah kepada kita. Jadi saya harap hal ini diterang. Dan saya diminta TKM Dr. Muhammad dengan mufti, dengan apa. Kalau ada orang nak muskil dengan penasihat undang-undang, dan saya boleh hantar wakil daripada Kuala Lumpur. Jelaskan dari segi keputusan. Tak adil. Nak kutuk hakim-hakim ni. Penjajah. Apa dia ni? Sedap mulut, hina orang. Tak betul. Saya tak peduli kamu ni orang panggil apa, ustaz kata cakap kena benar. Hakim kena ikut perlembagaan, pahaman dia, tafsiran dia. Dan kita kalau ikut pahaman kita yang sikit pun kita tahu lah. Ada yang buat ucapan ni dia tak baca keputusan hakim. Keputusan hakim tu dia tak baca lagi. Dia dah buat tafsiran lah. Padahal hakim sebut, Hakim Persekutuan Tun Tengku Maimun, dia kata apa? Kami tidak menolak soal syariah. Kami bicarakan soal bidang kuasa. Dan ini perlembagaan yang ada. Kami hanya tertaluk begitu. Baik, kita tak setuju. Kita nak pindah. Dan bawa kes tu baru pindah. Parlimen pindah undang-undang, hakim kena ikut. Sekarang ni Parlimen dia akan diminta untuk pindah. Bila Parlimen nak buat, masa Anwar jadi Perdana Menteri. Sebelum itu buat? Belum buat. Ya, tak ada. Saya cek habis kertas yang mana dibawa dulu. Tak bawa. Cadangan yang khusus untuk pertimbangan kerajaan. Sekarang kita bawa. Baik, saya nak nafi orang lain bercakap. Tak. Dia nak bagi pandangan. Boleh. Sila. Bawa pandangan. Ya. Saya bukan pakar. Ya. Sebab tu kita ada kuasa pakar. Di kalangan alim ulama, di kalangan pakar undang-undang. Sebab apa kena pakar undang-undang? Sebab alim ulama boleh bagi tahu hukum. Pakar undang-undang kena bagi tahu dari segi peraturan dan kaedah yang terperinci. Jadi saya harap kalau orang mungkin tajam Matampau ni faham, bagi jadi contoh. Pakat turun bagi terang. Kalau saya tak membuat lain, ni kita buat. Peruntukan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia paling tinggi. Tinggi daripada dulu. Penerbitan lebih banyak daripada dulu. Saya masuk saja sebagai Perdana Menteri, buku kitab pertama yang kita edarkan Adabul Ikhtilafil Islam oleh Syekh Taha Jabir Al-Alwani. Adab berbeza pendapat dalam Islam. So jaga nilai, jaga akhlak. Tahun ini apa keputusan saya? Saya arah ke Kementerian Pendidikan. Semua pelajar Islam
Mesti baca Matan Al-Arba'in oleh Imam Nawawi, hadis 40. Kena baca. Baca terjemahan, baca syarahnya, supaya kita tingkat kefahaman anak-anak kita tentang Islam. Salah juga. Itu ikhtiar kita buat. Dan draft JAKIM kumpulkan semua beberapa orang pakar-pakar, ulama ni bincang macam mana buat syarah. Kalau dia baca batan dan terjemahan saja tak cukup, maka dia adakan syarah. Dan buku ini Matan Arba'in dalam bahasa Melayu, matan dia Arab, hadis, kemudian terjemahan, kemudian syarah dalam bahasa Melayu akan diedar kepada semua pelajar Islam seluruh negara. Kali pertama dibuat. Ada dibuat masa mereka perintah 3 tahun? Tak. Tak apa kalau dia tak buat. Tapi janganlah kutuk kita buat. Ya, ini langkah awal. Ya, dan saya telah bagi tahu kepada Menteri Pendidikan Fadlina, supaya balik-balik amalan ni. Umpamanya, kita ajar dia anak-anak sekolah semayang. Tapi kita nak bagi tahu waktu zuhur, berhenti semayang zuhur. Supaya kita latih praktikal. Budak tu baca betul tidak dan pelaksanaan dia betul tidak. Yang kalau sesi petang, amal asar. Itu masa saya buat bila? Masa saya jadi Menteri Pendidikan dulu. Ini kita nak balik. Baik, ada dia buat masa mereka perintah 3 tahun. Tak buat lagi. Tak apa. Tapi sekarang kita kena buat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita. Dan saya ucap sekali lagi terima kasih. Bukan lupa. Ada tanah dah bagi dah kerajaan negeri, terima kasih. Ada rencana nak buat apa? Amboi mentang-mentang berdanam terima, dia minta macam-macam. Jadi saya minta peruntukan, kita belum lagi. Tapi tak apa. Ketua Pengarah ICU Tok Azman pun dulu di sini. Ada, baik. Oleh kerana jumlah kos masjid ni sangat rendah banding kalau sekarang. Sekarang ni, kalau macam ni dekat 7-8 juta lah. Tapi belanja dia dalam 2, maksimum 3 juta. Jadi oleh itu, pada hari ini, untuk memulakan projek-projek kecil, untuk mahat tahfiz ke, ataupun apa-apa program untuk khariah masjid, saya luluhkan RM1 juta. Boleh ya? Ketua Pengarah ICU dia tepuk, maknanya mesti bagi kat saya cepat surat supaya saya luluskan segera. Dan TKM akan pastikan program itu ikut. Dan pegawai daerah, mana pegawai daerah? Pegawai daerah pada dia dibantu untuk menyegera menyelaraskan. Jadi sekali lagi ucap terima kasih. Jazakumullah khairan kathiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.